Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, hari ini tarikhnya 25 Ogos 2021. Okey, kita akan belajar lagi berkenaan dengan AutoCAD. Okey, hari ini saya akan menunjukkan beberapa arahan yang masih belum lagi ditunjukkan sebelum ini. Okey, supaya anda boleh guna pakai bila diperlukan dalam mana-mana lukisan. Okey, langkah pertama kita bukalah kita punya AutoCAD dan new. Klik new untuk yang lukisan yang baru. Okey, ambil yang ini saja. Kalau tetapan ini untuk 3D drawing. Okey, ini untuk drawing 2D yang biasalah. Okey, saya klik open saja. Okey. Okey, macam biasa saya akan settingkan unit. Okey, setting unit UNITS, enter. Dan saya tukar kepada millimeter. Dan saya klik OK. Dan untuk snap and grid saya akan setting snap. Okay, klik kanan, klik setting. OK. Pastikan rectangular snap. OK, untuk pola tracking on. OK, increment angle ambil 15 ataupun 30. OK, mana-mana pun tak apa. OK, object snap pastikan on. OK, onkan semua. OK, dan untuk saya akan offkan nearest dengan parallel. Dan itu saja, saya klikkan OK. Kemudian saya zoom, enter, ALL, enter. Zoom all. OK, arahan yang saya nak tunjukkan hari ini. OK, saya nak tunjukkan yang pertama adalah berkenaan dengan polygon. OK, polygon ni maksudnya apa sahaja bentuk yang lebih daripada 4 sisi lah. Okey, 4 sisi dan bentuk dia mirror image. Okey, maknanya dia petak yang bentuknya ada image cermin lah. Okey, saya akan typekan arahan polygon, 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 enter. Ataupun awak boleh juga klik di sini. Okey, cari button yang menunjukkan ni simbol ni. Okey, ni adalah simbol polygon. Okey, bila saya masukkan arahan polygon, dia akan suruh kita enter number of side. Okey, masukkan bilangan sisi. Okey, sekarang dalam kurungan ni 4. Okey, 4 ni maknanya segi 4 lah. Okey, itu maknanya orang panggil segi 4 lah, rectangular ataupun square. Okey, contoh saya nak buat satu pentagon. Okey, pentagon ni 5 sisi. Okey, 5 sisi. Jadi saya akan masukkan nilai 5. Saya masukkan 5, saya tekan enter. Kemudian baca arahan seterusnya, specify center of polygon. Okey, ataupun edge. Edge ni dia punya sisi lah. Sisi. Okey, saya akan masukkan pusat polygon saya. Okey, saya akan letakkan di mana-mana saja. Okey, saya klik saja kiri di sini. Okey, saya tarik keluar. Okey, bila dah klik kiri, dia akan tanya lagi enter an option. Okey, masukkan pilihan sama ada inscribe ataupun circumscribe. Okey, yang ini saya akan jelaskan lepas ni lah. Okey, saya akan masukkan inscribe dulu. Jadi, saya akan typekan I, enter. Okey. Kemudian masukkan specify radius of circle. Okey, tentukan jejari polygon kita. Okey, jejari dia contoh saya ambil 50. Saya masukkan 50. Saya tekan enter. Okey. Sekarang tak nampak di skrin, maknanya benda itu terlalu besar lah. Jadi saya akan zoom out. Okey. Sudah habis zoom out. Okey, tak boleh juga. Okey, saya gerekkan scroll ni, masih tak boleh nak zoom out. Jadi saya masukkan arahan zoom. ZOOM, enter. ALL, enter. Okey, barulah boleh zoom. Okey, sekarang ni maknanya saya sudah menyiapkan satu pentagon yang mana berada di dalam bulatan yang jejarinya ialah 50. Okey, jejarinya ialah 50. Jadi, saya akan cuba tunjukkan apa yang maksudnya inscribe ataupun circumscribe tadi.
Okey, sekarang saya akan buatkan satu bulatan, okey, circle. Okey. Dan pusatnya adalah di pusat poligon ni. Okey, tak ada. Tak keluar dia punya center. Okey, tak apa. Saya ambil line. Okey, line saya letakkan di sini, saya tarikkan terus ke bawah. Enter. Kemudian saya buat satu lagi line di sini. Okey, saya tarikkan terus ke pusat garisan ni, ke midpoint di tengah yang ini. Enter. Sekarang ini saya sudah dapat pusat untuk pentagon ni, pusat bulatan untuk pentagon. Saya akan ambil satu bulatan. Okey, saya letakkan pusatnya di sini. Saya akan buatkan satu bulatan yang jarinya ialah 50. Saya masukkan nilai 50, saya tekan enter. Okey, nampak tak? Pentagon ni berada di dalam bulatan yang jarinya ialah 50. Okey, saya akan buatkan dimension. Sebelum tu saya akan ubah dia punya size dimension, size tulisan untuk dimension kepada yang lebih besar lah, supaya nampak. Okey, supaya lebih jelas nampaknya. Saya akan ambil nilainya ialah 8 mm. Saya tekan OK. Close. Okey, sekarang saya akan ukur jari bulatan ni. Okey, R-nya 50. Okey, sebelum tu saya ubah lagi text. Okey, modify text primary unit kepada 0.0 saja. Okey, close. Okey, sekarang jari ni ialah 50. Maknanya jari bulatan ni ialah 50 dan pentagon saya berada di dalam bulatan. Okey, yang mana bucunya akan sentuh kepada bulatan. Maknanya ini ialah inscribe. Okey, ini adalah inscribe. Kemudian saya cuba buat satu lagi pentagon. Okey, saya ambilkan arahan poligon, saya masukkan nilai number of side, bilangan sisinya 5, enter. Okey, specify center saya akan masukkan center yang sama. Okey, yang ini. Okey. Kemudian yang sekarang ini saya akan pilih circumscribe, about circle. Okey, saya masukkan C. Saya tekan enter. Kemudian saya akan masukkan jarinya, radiusnya ialah 50. Enter. Okey. Sekarang hasil kepada lukisan saya ni, pentagon saya yang saya buat circumscribe ni. Okey. Sisi ini bersentuh dengan jari bulatan. Maknanya pentagon tu berada di luar bulatan yang jarinya ialah 50. Okey, maknanya sisinya bersentuh dengan bulatan ni. Okey, itu adalah beza inscribe. Okey, yang ini adalah inscribe. Pentagon yang inscribe. Okey, dan yang ini ialah pentagon yang circumscribe. Jarinya ialah samalah 50 dan yang kedua-dua ni jarinya ialah sama 50, tapi yang ini inscribe, yang ini circumscribe. Itulah beza kedua jenis poligon. Okey, sekarang contohnya saya nak buat hexagon. Okey, hexagon. Saya akan ambil lagi poligon ni, saya akan masukkan hexagon, maknanya nilai sisinya ialah, bilangan sisinya ialah 6 lah. Hexagon. Okey, 6. Saya tekan enter. Okey, masukkan center. Okey, sekarang saya akan buat di sini. Jadi saya klikkan saja di sini, klik kiri. Saya akan pilih inscribe. Jadi maknanya hexagon saya yang terhasil lepas ini akan berada di dalam bulatan lah. Okey, saya masukkan I, saya tekan enter. Okey. Radius of circle. Okey, sekarang yang ini kita boleh pusing ya. Kita boleh pusing. Okey, contohnya saya letakkan di sini lah. Jadi saya letakkan di sini. Okey, saya masukkan jarinya sama 50. Enter. Okey. Jadi hasilnya macam ni lah. Hasilnya ini. Pentagon, hexagon 6 sisi. Okey. Dan bulatannya, dia punya jari adalah samalah 50.
jarinya sama ialah 50 dan ianya berada di dalam bulatan. Okey, maknanya kalau saya buat bulatan ni, okey, tak ada pusat Jadi saya kena ambil satu garis, saya akan buat garis daripada sini ke sini, bucu ke bucu ni, dan saya akan ambil bulatan. Okey, barulah saya akan letakkan di midpoint. Okey. Dan saya akan buatkan bulatan itu bersaiz 50 jarinya. Okey, sekarang ini adalah bulatan 50 dan ini adalah hexagon yang berada di dalam bulatan. Okey, itu adalah arahan untuk polygon. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan arahan ellipse. Okey. Okey, ellipse bermaksud bentuk yang lonjong lah. Okey, lonjong. Ellipse ni biasanya dia ada paksi major dan paksi minor lah. Paksi major dan paksi minor. Okey, saya klikkan ellipse. Okey, specify axis and point of ellipse. Masukkan paksi hujung. Okey, contohnya saya letakkan di sini. Saya tarik ke kanan. Okey, untuk paksi major saya ambil nilai dia 100. Okey. Okey, lepas tu specify distance to other axis. Okey, sekarang masukkan paksi minor. Okey, paksi minor ni dia ambil kira daripada tengah ni. Okey. Bukannya daripada hujung daripada tengah ke hujung. Jadi saya masukkan nilainya 25 lah. 25. Enter. Okey. Jadi kalau saya ukur ni, okey, paksi minor saya akan jadi 50 sepatutnya. Okey, betul. Okey, dan paksi major saya akan jadi 100. Okey. Okey, ni maknanya ellipse saya paksi major 100, paksi minor 50. Okey, saya delete balik. Okey, kita cuba buat latihan yang ini pula. Okey, sekarang kita ada satu lukisan isometri lah. Okey, kita akan hasilkan satu lukisan yang sama seperti ini dengan menggunakan AutoCAD. Okey, macam biasa, buka AutoCAD, setting units dan juga snap and grid. Okey, maknanya unit tukar kepada millimeter, snap, pastikan on dan off apa yang perlukan. Okey, cuma bila kita nak lukiskan lukisan isometri, okey, dekat pada snap setting kita kena tukarkan jadi isometric snap. Okey, tukarkan kepada isometric snap. Okey, itu sahaja, dan yang lain biasanya akan sudah disetkan seperti tadi lah. Okey, tak perlu ubah. Okey, sekarang kita okeykan saja. Okey, perhatikan saya punya tertikus sudah menjadi isometric. Okey. Tengok pola lukisan. Kita akan mula daripada bucu ini. Maknanya 9 ke kiri. Dan tebalnya 6. Okey. Okey, saya ambil arahan line. Saya letakkan saja pada mana-mana titik saya mahukan. Okey, klik saja kiri di sini. Okey, carikan sudut 30 darjah. Okey, 150 lah. Sebab 180 tolak 30 akan jadi 150. Okey, masukkan panjangnya 9. Enter. Okey. Kemudian tebalnya. Okey, kita nak lukis ikut mana itu adalah ikut kita lah. Ikut pada apa yang kita lebih mudah untuk membuatnya. Okey. Ini tebalnya 6. 6 ataupun 9 sekejap tebalnya 9. Okey, sebab yang ini 7. Yang 7 ni nampak lebih kecil daripada yang 9. Jadi ini adalah 9 lah. Okey, masukkan 3-nya 9. Enter. Okey, kemudian saya lebih mudah saya tarik ke belakang. Ke belakang. Ni pun kena kira ni. Okey. Tak apa.
kita buat yang ini dulu. Okey, yang ini kita stopkan situ saja, tekan enter. Okey, kemudian ambil lagi line. Okey, letakkan di sini, cari sudut 30. Okey, ini 30, ini 15 jangan tertukar. Okey, ambil yang 30. Masukkan nilainya, lebarnya ialah mana gambar tadi? Hilang. Okey, 9. Okey, 9. Okey, 9 dan tarik ke atas 9 juga. Okey, enter. Kemudian garisan yang kita hendak pakai ialah yang ini. Okey, sini ke sini 1 dan bawah ni sini 1, enter. Dan kita boleh kalau kita nak trim, kita boleh trim lah. Kita buang, kita delete saja yang ini. Okey, balik kepada lukisan. Okey, daripada hujung ni ke sini adalah ke pusat bulatan ni, ke pusat lubang ni yang bawah ni ialah 60. Jadi 60 tolak 9, 51. Jadi berada di sini ke sini 51. Okey, 51. Ambilkan garisan, letakkan di sini pada sudut 150 darjah. Okey, masukkan 51, enter. Okey, itu 51. Kemudian saya akan tarikkan ke sana sebanyak lebar ni lah. Okey, lebar ni 12 tambah 9, 21 tambah 9, 30. Okey, maknanya saya akan tarikkan ke sudut 30 darjah sebanyak 30. Enter. Okey, kemudian tarik ke depan sebanyak yang ini lah. Okey, 50. 51. Okey, 51. 51, enter. Okey. Okey. Sekarang saya akan pindah ke yang depan ni, 12. Okey, maknanya garisan tarikkan ke kanan sebanyak 12, enter. Ke atas sebanyak 9, enter. Dan saya akan letakkan di sini, klik kiri. Okey, enter. Okey, sekarang okey, 18. Okey, 18 ni maknanya 60, ni 60. Okey, 18. Okey, 18 ke depan. Okey, maknanya tinggi ni 30. Okey, saya akan masukkan 30, buat line. Okey, saya akan buat satu garisan 30 ke atas. Okey, sini ke atas ni 30. Enter. Okey, kemudian tarik ke belakang tadi, nilainya 30. Enter. Kemudian akan sambungkan ke sini. Enter. Okey, kemudian saya akan tarik ke depan sebanyak 18. Okey, maknanya di sini 18 lah. Okey, ambil garisan, letakkan di sini, tarik ke depan pada sudut 330 sebanyak 18. Enter. Kemudian tarik ke sini 30 lagi, enter. Kemudian saya letakkan saja di sini, enter. Okey. Kemudian pada tengah-tengah ni ada satu bulat lubang, okey, yang jejarinya 7.5. Okey, maknanya di sinilah 7.5. Okey, saya ambilkan. Okey, dalam isometri untuk buat lubang bulatan tu kita kena guna arahan ellipse. Okey, saya akan masukkan ellipse, ellipse. Kemudian saya akan pilih isocircle. Kita cuba ingat kembali apa yang kita belajar itu. Okey, masukkan ISO untuk isocircle. Okey, ataupun nak typekan penuh isocircle pun tak apa. Tapi saya lebih suka shortcut ni. Okey, ISO saja. Enter. Okey, specify center of isocircle. Okey, masukkan dia punya pusat dia di sini. Okey, sekarang bulatan yang ada ni tak betul lah. Jadi saya akan tekan F5. Okey, ini adalah bulatan yang betul. Jadi saiz lubangnya ialah 7.5.
Okey, masukkan dia punya jari 7.5, tekan enter. Okey. Sekarang saya akan trim yang ini. TR, enter. Sepadan yang ini, okey, enter. Buang garisan ini, enter. Okey, yang ini pun kita boleh buang lah sebenarnya. Okey, delete. Okey, sekarang tengok balik lukisan. Okey, yang ini satu lengkung yang besar dengan jejarinya ialah 15. Jadi saya akan buat lagi ellipse. Okey, saya klikkan ellipse ni. Masukkan ISO, enter. Okey, specify center, masukkan center bulatan di sini. Dan jejarinya ialah 15. Enter. Okey, kemudian saya akan trim, TRIM, enter. Sempadan saya 1, 2, enter. Saya akan buang garisan ini. Enter. Kemudian okey, ada satu garisan condong ni yang mana lebarnya ialah 7. Okey, maknanya daripada tengah garisan ni 3.5 ke kiri, 3.5 ke kanan lah. Jadi saya akan buat garisan tu. Sama juga di sini. Okey, 12 kalau tolak dengan 7, 5. Jadi 2.5 di sini, 2.5 di sini. Okey. Okey, saya akan cari titik tu dulu. Ambilkan line, letakkan di sini. Okey, tarikkan sebanyak 2.5, enter. Okey. Kemudian untuk yang ini kita biarkan dulu. Saya tekan saja enter. Okey, tapi sekarang saya sudah ada titik tu. Okey, ini titiknya. Okey, escape. Okey, saya akan cari titik ni pula. Okey, titik ni daripada tengah ni 3.5. Okey. Jadi maknanya saya ambil line, letakkan di tengah ni. Okey, letakkan di tengah, tarikkan ke sini sebanyak 3.5, enter. Kemudian titiknya dah ada, saya pun akan sambung saja ke end point ya. Pastikan end point, jangan mid point. Okey, mid point ni salah lah. Sepatutnya ialah end point. Okey, tekan di situ dan klik enter. Kemudian saya delete garisan kecil yang rujukan saya tadi. Saya deletekan saja. Okey, yang ini pun sama, saya akan deletekan. Okey, delete. Okey, kemudian saya akan buat satu lagi garisan yang condong ni. Saya akan copy saja. COPY, enter. Saya copy garisan ni, enter. Saya letakkan base point saya di sini dan saya tarikkan ke kanan sebanyak 7. Kerana lebarnya ialah 7. Okey, enter dan enter sekali lagi. Okey. Jadi ini ialah garisan condong tu. Sekarang di bawah ni dia ada satulah bucu. Okey. Okey, maknanya bucu ni akan sambung ke sini. Okey, senang saja. Yang ini tarik terus ke bawah dan yang ini tarik terus ke kiri dan tempat persilangan itu ialah bucunya. Okey, sekarang ambilkan garisan. Okey, letakkan di untuk tempat ni nampak macam ni lah, kecil sangat. Kita zoomkan dekat supaya kita nampak titik yang sebenarnya. Okey, ni adalah titik yang sebenarnya. Okey, letakkan di sini. Okey, zoom out semula. Tarikkan terus ke bawah. Okey. Okey, tariklah sampai mana pun tak apa. Okey, klikkan saja di situ untuk rujukan kita. Enter. Kemudian ambil lagi garisan. Okey, kemudian zoomkan pula di sini. Okey, letakkan di titik yang betul, titik hujung yang betul. Okey. Zoom out semula dan tarik sehinggalah tarik pada sudut 150 darjah sehinggalah ada timbul lambang persilangan. Okey, kemudian timbulnya polar intersection tu, jadi kita klik saja di situ dan tekan enter. Kemudian kita bolehlah trim yang ini. Okey, saya tak trim, saya klik saja garisan ni, saya akan ambil titik hujung dia. Kemudian saya akan letakkan di sini. Kemudian saya escape. Okey. Yang ini sudah tak digunakan. Okey, delete.
Okey, yang ini pun tak digunakan lagi. Delete. Yang ini pun kita akan gunakan sikit saja di hujung. Okey. Sekarang di hujung ini ada garisannya lah. Okey, garisannya. Okey, maknanya yang ini kita kena copy turun ke bawah. Okey. Saya copy, enter. Saya pilih objek ni, enter. Saya letakkan dia punya base point dia di tengah ni. Okey, saya pindahkan ke bawah setinggi 30. Okey, masukkan 30. Okey, pastikan ada garisan putus-putus tu Jangan tertinggal, nanti dia akan jadi salah. Okey, masukkan 30, enter. Kemudian enter sekali lagi. Kemudian untuk garis hujung ni saya akan ambilkan garis saja, line. Kemudian saya zoomkan dekat sikit, saya akan cari apa ni? Quadrant. Okey, quadrant ni. Okey, tak apa, kita cuba letak di quadrant ni. Okey, kita tarikkan ke atas. Dan kita enter. Kemudian yang ini kita boleh delete. Enter. Okey, sekarang di sini, okey, senang saja. Ambilkan garisan, letakkan di sini, tarikkan ke bawah, enter. Kemudian ambilkan garisan lagi, letak di sini, tarikkan ke belakang sehingga ada persilangan. Okey. Kemudian enter dan pendekkan garisan ni. Okey, zoom sikit. Okey, letakkan di sini. Okey, escape. Okey, kemudian ada satu lagi garisan, ini, sini. Okey, dah letakkan di sini, enter. Kemudian okey, yang ini okey, yang itu. Okey, untuk pastikan kita cuba ukur Kita cuba ukur. Dimension, ambil align. Kita cuba ukur daripada sini ke sini mestilah 30. Okey, salah sekejap. Align, okey. Pastikan anda betul-betul letak di hujung ni. Okey, dan di hujung sini mestilah 30. Okey, betul lah 30. Okey, delete semula. Okey, saya akan tarik garisan ni, saya akan letakkan di hujung ni, saya akan tarik ke bawah. Enter. Okey. Saya cuba ukur dimensi yang ini. Sepatutnya 12 lah. Okey, 12. Betul. Saya ubah sikit dimension ni supaya dia punya teks tu besar lah. Okey, teks tu kita ambil 8. Okey. Close. Okey, sekarang ni dekat hujung sini macam pelik sikit Macam pelik sikit. Okey. Tak apa, kita buatlah 9 dan ke belakang. Okey, saya ambil garisan, saya letak di sini. Tarikkan ke sana sebanyak 9. Enter. Okey, sebab tu nampak pelik. Okey, sebenarnya sudah betul lah apa yang kita buat tu, sudah betul. Okey, tak apa, saya tarikkan ke sana pula sebanyak 9. Enter. Dan saya enter. Sekali lagi, kemudian ambil lagi garisan, line, enter, letakkan di sini. Tarikkan ke sana sebanyak 9 juga. Enter. Kemudian ke sana, ke kiri sebanyak 9. Enter. Okey. Jadi sekarang ni pucu yang akan nampak hanyalah yang ini Satu dan sambung ke sini. Okey, enter, dan yang ini boleh delete. Enter.
Okey, ni boleh delete. Okey, delete yang ini, delete yang ini. Okey, ni adalah bujur yang atas. Jadi saya ambil gariskan, saya akan tarikkan ke belakang saja. Okey. Okey, letak di situ dan saya akan trim. Trim, enter. Trim sampai di sini, enter, dan buang yang ini, enter. Okey, yang ini saya sudah boleh buang lah. Delete. Okey, dan yang ini trim, enter, trim sehingga ke sini. Sini, enter, dan buang yang ini, enter. Okey, kemudian yang ini trim, enter, trimkan sehingga ke sini, enter, dan buang yang ini, enter. Okey, itu adalah lukisan ni lah. Okey. Okey, nampak macam tak sama dekat sini ya. Okey, betul lah. Sudah betul ya, sama. Memang sama dengan ini. Okey, jadi okey, untuk pengukuran, okey, saya akan buat satu layer baru untuk buat dimensi. Okey, ni supaya kita boleh rujuk lah dia punya ukuran tu memang betul. Okey, saya masukkan dia punya namanya ialah dimensi. Tukarkan warnanya kepada warna kuning. Okey. Okey, dan pilih layer dimensi. Saya akan buat pengukuran lah. Okay, dimension, align. Saya cuba ukur yang ini. Okay, 30. Okay, lagi yang ini. Okay, 12. Lagi yang ini. Sini ke sini ya. Tak boleh ya. Okay, saya cuba ukur yang saya ukur align. Okey, untuk diameter ni mesti ambil sini ke sini. Akan tunjukkan, dia akan tunjukkan nilai 30. Okey, jangan ambil yang ini. Okey, sebab kalau ambil yang ini nilainya bukan 30. Itulah isometri. Isometri ni ukuran yang betul. Untuk isometri, ukuran yang betul hanyalah pada paksi 30 ke kiri dan 30 ke kanan. Okey. Kalau ambil ukuran pada paksi yang melintang ni memang dia salah lah. Okey. Okey, yang ini kalau nak ukur, kita kena ukur daripada midpoint ni ke midpoint yang satu lagi. Okey. Nilainya ialah 7. Okey, saya akan ubah ni jadi dia punya tempat perpuluhan tu sedikit lah. Tak perlulah sampai 3, 4 tempat perpuluhan. Okey, 0.0. Okey saja. Close. Okey. Okey, yang ini kita boleh tarik lagi sebenarnya. Kita boleh tarikkan keluar. Contoh gini. Okey, tarikkan macam tu. Ikut atas kita punya kreativiti lah. Atas kita punya kreativiti supaya tidak menghalang kerja kita lah. Orang nak tengok ni supaya tak terhalang. Okey, 12. Okey, lagi tak ada lah. Okey, itu saja. Saya zoom, zoom, enter, all. Enter. Kita tengok kat layout. Okey. Okey, sebab warna kuning jadi kurang nampak. Okey, kalau nak ubah warna pun boleh. Okey, kalau tak, contoh kita nak tukar warna, kita klik saja ni. Okey, tak boleh. Kena klik kat sini. Okey, tukarkan di sini. Tukarkan yang ini. Ambil warna biru. Okey. Okey. Okey, jadi kat layout tu akan nampak lebih jelas lah warna biru. Okey, selesai untuk lukisan tu. Simple. Dan masa yang dia ambil pun tak lama lah untuk kita lukis sebenarnya. Jadi kalau kita guna lukisan manual untuk lukis isometri ni, saya rasa mungkin masa yang dia ambil mungkin dalam setengah jam. Tapi kalau gunakan AutoCAD, mungkin dalam 15 minit pun boleh siap lah. Senang. Okey, itu saja. Harap anda boleh berlatih lah menggunakan AutoCAD masing-masing. Okey, kerana AutoCAD ni senang. Senang untuk melukis. Begitu juga dengan Inventor lah. Okey, juga dengan Inventor. Lebih senang nak melukis berbanding dengan lukisan manual. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.